Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zaril dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Sumati Ana Perempuan Selvam. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah perbandingan antara buku pelita bahasa Nahwu Melayu Mutakhir, Nahwu Melayu Moden dan Tata Bahasa Dewan dari sudut ayat tunggal dan ayat majmuk. Tajuk ini merupakan tajuk tugasan 2 saya dalam subjek Tata Bahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu. Pertama sekali, mari kita lihat apakah itu maksud sintaksis. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, sintaksis bermaksud satu cabang linguistik yang mengkaji tentang peraturan dan susunan kata dalam sesuatu ayat. Menurut Nik Safia Karim dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, sintaksis ialah suatu kajian tentang hukum atau rumus tata bahasa yang mengkaji kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Beliau turut mendefinisikan sintaksis sebagai satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji secara mendalam bentuk, struktur dan binaan sesuatu ayat. Sintaksis juga boleh dimaksudkan sebagai susunan kata-kata dalam sesuatu rangkai kata atau ayat yang membentuk klausal dan fasa. Tuntasnya, sintaksis ialah satu kajian linguistik terperinci yang mengkaji nahwu dan sistem pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita melihat kronologi tahun. Perkembangan yang pesat dan mendadak dalam kajian sintaksis dapat dilihat dengan peredaran zaman dan telah dibuktikan dengan beberapa bahan yang boleh dijadikan rujukan dalam perbincangan ini. Pertama sekali ialah pada tahun 1940, buku pelita bahasa telah diterbitkan atau ditulis oleh Zaba. Buku ini telah menggunakan nahwu tradisional. Pada tahun 1982 pula, wujud lagi satu pelopor nahwu iaitu yang menulis buku Nahwu Melayu Mutakhir. Beliau bernama Asma Haji Omar. Beliau menggunakan nahwu struktural untuk menulis buku ini. Seterusnya, pada tahun 1994, buku Nahwu Melayu Moden telah diterbitkan oleh Liao Yokfang dan Abdullah Hassan. Buku ini menggunakan gabungan nahwu tradisional dan nahwu struktural, dan akhir sekali pada tahun 2008, buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga telah diterbitkan oleh Nik Safia Karim yang menggunakan aliran transformasi generatif. Mari kita lihat apakah maksud ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan buku pelita bahasa. Menurut Zaba, benda dan cerita ialah unsur yang wajib ada dalam sesuatu ayat. Hal ini demikian jika sesuatu ayat itu tidak dilengkapi dengan benda, iaitu subjek, dan cerita predikat, maka ayat itu merupakan ayat yang tidak gramatis. Menurut Zaba, dalam pelita bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat selapis, ayat berlapis, ayat berkait dan ayat bercampur. Dalam konteks ini, ayat selapis ialah ayat tunggal. Berdasarkan pelita bahasa, ayat tunggal yang pendek atau panjang mesti mengandungi satu benda, iaitu subjek, terdiri daripada frasa nama, dan satu cerita, iaitu predikat. Seterusnya, mari kita lihat apa maksud ayat majmuk dalam buku pelita bahasa. Dalam buku pelita bahasa, Zaba telah mendefinisikan ayat majmuk kepada 3 jenis, iaitu ayat berlapis, ayat berkait dan ayat bercampur. Ayat berlapis bermaksud ayat yang dibina daripada 2 ayat yang sama tarafnya. Ayat berlapis mempunyai gabungan 2 atau lebih ayat selapis, iaitu ayat tunggal. Contohnya, dia seorang yang pandai tetapi malas. Ayat berkait pula dibina daripada ayat kecil yang berkait dengan ayat induk. Ayat kecil dikaitkan dengan ayat induk menggunakan sendi kata penambat ataupun pada zaman sekarang lebih dikenali sebagai kata hubung. Contoh ayat, guru besar menyatakan bahawa semua murid wajib menghadiri bengkel itu. Ayat ketiga ialah ayat bercampur. Ayat bercampur merupakan gabungan ayat selapis dan ayat berkait, atau ayat berlapis dengan ayat berkait, atau ayat berkait dengan ayat berkait. Gabungan sekurang-kurangnya 2 jenis ayat akan membentuk ayat bercampur. Contohnya, Sumedi kenal Cikgu Rani dan dia tahu betapa tegasnya beliau walaupun dia ialah murid kesayangannya. Seterusnya, mari kita lihat maksud ayat daripada buku Nahwu Melayu Mutakhir. Menurut Asma Haji Omar dalam buku Nahwu Melayu Mutakhir, ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala taktikal nahwu.
Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap, yakni yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan, lalu intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai. Dalam konteks ini, Asma membahagikan ayat kepada dua jenis, iaitu ayat selapis, iaitu ayat tunggal, dan ayat kompleks, iaitu lebih dikenali sebagai ayat majmuk. Ayat selapis juga dikenali sebagai ayat dasar, manakala ayat kompleks dibagikan kepada dua lagi jenis, iaitu ayat kompleks setara dan ayat kompleks tak setara. Ayat dasar ialah ayat yang paling kecil dalam lahu struktural. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat inti. Ayat kompleks setara pula merupakan gabungan klausa-klausa yang setaraf dihubungkan oleh kata hubung dan atau tetapi dan lain-lain. Contoh, kakak suka warna merah tetapi abang suka warna hijau. Dua ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung untuk menghasilkan ayat majmuk. Ayat kompleks setara pula mewujudkan pelapisan antara klausa. Contohnya, semasa saya mengajarnya dahulu, Sarah tidak begitu malas. Ayat ini terdiri daripada satu klausa indo dan satu klausa subordinat. Klausa subordinat dalam ayat ini ialah semasa saya mengajarnya dahulu. Klausa subordinat ini mendahului ayat indo, iaitu Sarah tidak begitu malas. Seterusnya, kita melihat pula pada buku Nahwu Melayu Moden. Menurut Liao Yakfang dan Abdullah Hassan dalam Nahwu Melayu Moden, bidang sintaksis dikaji menggunakan pendekatan Nahwu tradisional. Dalam Nahwu tradisional, subjek ialah unsur pertuturan, iaitu benda, manakala predikat ialah apa yang dikatakan tentang subjek itu, cerita. Nahwu tradisional juga menyatakan bahawa sesuatu ayat yang mempunyai subjek dan predikat telah mencapai makna yang sempurna. Menurut Liao Yakfang dan Abdullah Hassan 1994 dalam Nahwu Melayu Moden menyatakan bahawa ayat boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu ayat tunggal, ayat majmuk dan ayat kompleks. Pertama sekali, mari kita lihat apa maksud ayat tunggal. Menurut Liao Yakfang dan Abdullah Hassan 1994, ayat tunggal ialah satu konsep Nahwu tradisional yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga telah dikatakan oleh Zabah, iaitu ayat selapis. Di samping itu, ayat tunggal juga tidak semestinya pendek, malah ada ayat tunggal yang panjang juga. Contohnya, lelaki berbaju merah jambu itu ialah seorang guru lelaki matematik yang cekap di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kuala Lumpur Baru. Dalam konteks ayat ini, subjeknya ialah lelaki berbaju merah jambu itu dan predikatnya ialah seorang guru lelaki matematik yang cekap di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kuala Lumpur Baru. Ayat ini masih dianggap ayat tunggal kerana mempunyai satu subjek dan satu predikat. Seterusnya ialah ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang dihasilkan daripada gabungan dua ayat tunggal, iaitu menggunakan kata hubung penambat. Contoh kata hubung penambat yang kerap digunakan ialah dan, lagi, lalu, atau, tetapi, hanya, namun, kecuali, melainkan, sambil dan seraya. Lazimnya, penggabungan dua ayat tunggal ini akan mempunyai subjek yang sama tetapi predikat yang berlainan, ataupun subjek berlainan tetapi predikat yang sama, atau tidak ada persamaan langsung. Seterusnya ialah ayat kompleks. Ayat kompleks pula merupakan hasil gabungan klausa utama, iaitu ayat besar, dan klausa subordinat, iaitu ayat kecil. Ayat besar ini juga merujuk kepada ayat indo, manakala ayat kecil merujuk kepada ayat tergantung. Kedua-dua ayat ini digabungkan dengan kata hubung penambat untuk membina satu ayat yang gramatis dan sempurna. Contohnya, guru besar sedia maklum bahawa ramai guru masih belum menerima vaksin COVID-19. Dalam konteks ayat ini, terdapat dua jenis kata tunggal, iaitu yang ayat pertama, guru besar sedia maklum. Ayat kedua, ramai guru masih belum menerima vaksin COVID-19. Ayat pertama ialah ayat kecil ataupun ayat tergantung, lebih juga dikenali sebagai klausa subordinat, manakala ayat ramai guru masih belum menerima vaksin COVID-19 merupakan klausa utama ataupun ayat indo. Kata hubung penambah yang digunakan dalam ayat ini ialah bahawa apabila kata hubung ini digugurkan, ayat indo masih boleh berdiri sendiri dengan makna yang sempurna. Seterusnya ialah buku Tata Bahasa Dewan. Dalam buku Tata Bahasa Dewan, hasil nukilan Nik Safia Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud menyatakan bahawa penulisan ayat kebanyakannya dibuat beracuankan teori Nahwu transformasi generatif bahasa Inggeris. Menurut Nik Safia Karim pada tahun 2008, ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tata bahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan serta mengandungi intonasi yang sempurna. Dalam konteks ini, ayat dikatakan terbina daripada perkataan. Himpunan perkataan akan membina frasa
Kemudian unsur-unsur frasa akan menghasilkan klausa dan akhirnya klausa membentuk satu ayat yang sempurna. Maka jelaslah bahawa aliran transformasi generatif merupakan himpunan nahu tradisional dan nahu struktural yang mementingkan makna serta pembentukan sesuatu ayat. Ayat tunggal berdasarkan Nick Safia Karim ialah sesuatu ayat yang boleh digolong. Menurut Nick Safia Karim, sesuatu ayat boleh digolongkan kepada ayat tunggal atau ayat majmuk dengan melihat bilangan klausa. Ayat tunggal ditaklifkan sebagai ayat yang mengandungi satu klausa ataupun ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Dalam konteks ini, subjek merujuk kepada bahagian yang diterangkan manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek. Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur yang berikut. Unsur subjek, contoh unsur subjek ialah kata nama, kata ganti nama, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama dan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Selain daripada unsur-unsur di atas, terdapat juga unsur-unsur lain iaitu inti bersamaan dengan penerang, contohnya askar Melayu ataupun askar Melayu diraja. Askar ialah inti, Melayu diraja ialah penerang. Inti ialah kerusi meja. Seterusnya, predikat sesuatu ayat tunggal pula dapat dibina daripada unsur-unsur utama seperti frasa nama, frasa kerja yang merangkumi kata kerja asal, kata kerja terbitan, kata bantu dan kata unsur keterangan, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Namun, ayat tunggal boleh terdiri daripada jenis lain seperti ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Bukan semua ayat tunggal terdiri daripada subjek yang diikuti oleh predikat. Ada susunan yang berbeza iaitu predikat, ya sebahagian atau seluruhnya mendahului subjek. Contohnya, ayat susunan biasa, pola dia subjek diikuti oleh predikat. Contoh, Kamala datang dari Pulau Manukan Sabah. Ayat susunan songsang pula, predikat diikuti oleh subjek. Terdapat dua jenis predikat yang boleh diikuti oleh subjek. Contohnya, pendepanan seluruh predikat ataupun pendepanan sebahagian daripada predikat. Contoh ayat, datang dari Pulau Manukan, Sabah Kamala. Menurut Tata Bahasa Dewan pula, ayat majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk pancangan pula boleh dibahagikan lagi kepada tiga jenis iaitu ayat relatif, ayat komplement dan ayat keterangan. Okey. Berdasarkan jadual ini, kita dapat lihat dengan jelas iaitu ayat majmuk gabungan merupakan gabungan dua atau lebih ayat tunggal yang menggunakan kata hubung. Ciri-ciri ayat majmuk gabungan ialah penggunaan kata hubung dan atau tetapi dan sebagainya, dan ayat-ayat ini apabila dicerakinkan boleh berdiri sendiri. Contoh ayat, murid berlari dan bernyanyi. Seterusnya, ayat majmuk pancangan pula merangkumi beberapa ayat yang tidak mempunyai kedudukan ayat yang sama. Ayat-ayat kecil dipancarkan ke dalam ayat induk untuk membentuk satu ayat. Ciri-cirinya, terdapat ayat induk dan ayat kecil dan terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan iaitu ayat relatif, komplement dan keterangan. Contoh ayat relatif ialah saya membeli baju yang berwarna merah. Contoh ayat komplement ialah murid yang sakit itu telah pulang. Ayat murid itu sakit telah dipancarkan sebagai ayat relatif ke dalam ayat murid itu telah pulang. Ayat keterangan pula terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Contoh, dia bukan ketua saya ketika saya bekerja dahulu. Dan akhir sekali, ayat majmuk campuran mengandungi lebih dari satu jenis ayat iaitu terdiri daripada campuran ayat tunggal dan ayat majmuk atau deretan pelbagai ayat majmuk. Ciri-ciri dia, ayat yang berderet atau panjang. Contoh ayat, Ahmad sedang membaca buku tetapi kawan-kawan yang sudah letih lesu sudah lama tidur. Seterusnya, mari kita melihat perbandingan antara Pelita Bahasa, Nahu Melayu Mutakhir, Nahu Melayu Moden dan Tata Bahasa Dewan. Buku Pelita Bahasa menggunakan Nahu tradisional, manakala Nahu Melayu Mutakhir menggunakan Nahu struktural. Nahu Melayu Moden dan Nahu Melayu Moden pula menggunakan gabungan dua jenis Nahu, iaitu Nahu tradisional dan Nahu struktural. Tata Bahasa pula menggunakan Nahu tradisional dan Nahu transformasi generatif. Pendekatan yang digunakan dalam Pelita Bahasa ialah pendekatan tradisional secara preskriptif.
manakala Nahwu Melayu mutakhir menggunakan pendekatan sistemik fungsional secara deskriptif. Nahwu Melayu moden menggunakan pendekatan eklektik, tata bahasa Dewan menggunakan pendekatan eklektik secara preskriptif dan deskriptif. Pelita bahasa pula mengkaji konteks ayat, manakala Nahwu Melayu mutakhir mengkaji struktur ayat. Nahwu Melayu moden mengkaji struktur dan makna ayat, sama juga seperti buku tata bahasa Dewan. Ayat tunggal dikenali sebagai ayat selapis dalam buku Pelita Bahasa dan Nahwu Melayu Mutakhir, manakala buku Nahwu Melayu Moden dan Tata Bahasa Dewan menggunakan terma ayat tunggal. Seterusnya, ayat majmuk pula dilabelkan sebagai ayat berlapis, ayat berkait atau ayat bercampur dalam Pelita Bahasa. Buku Nahwu Melayu Mutakhir menggunakan ayat kompleks setara dan ayat kompleks tak setara, manakala Nahwu Melayu Moden menggunakan terma ayat majmuk dan ayat kompleks. Tata Bahasa Dewan menggunakan terma ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan keempat-empat buku di atas, saya dapat menyimpulkan bahawa konsep perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bidang sintaksis tidak mengalami perubahan ketara, malah hanya penggunaan istilah yang telah berubah mengikut peredaran zaman. Dalam konteks ini, keempat-empat penulis buku telah menyentuh mengenai peranan subjek dan predikat dalam pembinaan ayat dalam buku-buku mereka. Walau bagaimanapun, istilah yang digunakan adalah berbeza. Misalnya, Zabah telah menggunakan istilah benda dan cerita sebagai subjek dan predikat dalam buku Pelita Bahasa. Istilah yang sama telah digunakan dalam buku Nahwu Melayu Moden. Maka jelaslah konsep benda dan cerita adalah sama dengan konsep subjek dan predikat yang digunakan dalam buku Tata Bahasa Dewan pada masa kini. Selain itu, walaupun terdapat beberapa kekurangan, buku Pelita Bahasa telah menjadi asas atau panduan kepada penahu-penahu lain untuk memurnikan serta membuat penambahbaikan supaya bidang sintaksis boleh difahami dan diguna pakai oleh semua penutur bahasa Melayu. Buku Tata Bahasa Dewan telah menganalisis pelbagai pendekatan dan teori bahasa untuk menghasilkan satu buku yang boleh menjadi panduan kepada semua penutur bahasa Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa aspek-aspek sintaksis yang dibincangkan dalam Pelita Bahasa masih menjadi panduan dan rujukan penahu lain termasuk Nik Safia Karim, salah seorang penulis buku Tata Bahasa Dewan. Oleh sebab peredaran zaman dan perkembangan bidang linguistik, cara penyampaian penulisan Zabah menjadi kurang sesuai. Namun, ramai penahu telah berusaha untuk menulis kembali dapatan Zabah mengikut keperluan semasa. Tuntasnya, saya ingin menyimpulkan bahawa kerelevanan buku ini melangkaui zamannya dan masih dirujuk sehingga kini. 5 buku ini merupakan rujukan yang saya telah gunakan untuk menyediakan slide pembentangan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.